Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani buat semua penonton Bernama TV malam ini. Dan seperti biasa, hari ini 6 Ramadan dan kita semua baru saja selesai untuk berbuka puasa dan mungkin sekarang untuk berjemaah solat bertarawih di surau dan juga di masjid-masjid di seluruh negara. Dan pastinya cuitkan juga sedikit masa ataupun tingkatkan sedikit masa jika anda telah selesai menunaikan ibadah untuk menonton Ruang Bicara malam ini. Kita akan mengupas mengenai isu yang masih lagi berkumandang, diperbincangkan di kedai kopi dan juga di sepanjang masa selepas sahaja Ramadan bermula. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, telah pun mengadakan lawatan rasmi negara ke beberapa negara lain dan akan juga ke China tidak lama lagi. Iaitu isunya memahami impak lawatan Perdana Menteri ke Arab Saudi yang saya kira kalau saya sendiri secara peribadi melihat di TikTok dan juga laman media sosial, masih lagi isu ini menjadi perdebatan hangat. Bukan saja ahli politik mencari peluang untuk menekan pihak mana sana dan sini, juga anak muda juga menggunakan media berkenaan untuk melihat bagaimana sebenarnya impak lawatan PM ke Arab Saudi. Dan untuk itu saya nak kongsikan juga kenyataan terbaru yang masih lagi panas, baru saja dikeluarkan oleh Kementerian Luar, di mana Kementerian Luar telah pun mengatur urus persiapan awal perjalanan Perdana Menteri ke Arab Saudi secara profesional dan berdasarkan prosedur operasi standard SOP bagi lawatan rasmi pemimpin ke luar negara. Ini sekaligus, kata Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam satu kenyataan hari ini, menjelaskan isu itu dimainkan secara negatif oleh kelompok tertentu dan juga tindakan terbabit jelas tidak adil kepada KLN, iaitu Wisma Putra, kerajaan dan juga kerajaan Arab Saudi itu sendiri. Baik, untuk mengupasnya, kita bersama dua tetamu yang cukup arif tentang isu ini, iaitu di sebelah kiri saya Tan Sri Dr. Ismail Ibrahim, bekas Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi. Apa khabar, Tan Sri? Alhamdulillah, sihat. Sihat, Tan Sri. Lama kita tidak berjumpa, Tan Sri. Ya. Dan di sebelah beliau adalah Profesor Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam, Profesor Jabatan Hubungan Antarabangsa, Keselamatan dan juga Undang-Undang Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM. Apa khabar, Prof? Selalu kita bersua time pandemik dulu kalau kita ingat secara maya ya. Maya, ya. Baik, Prof, kalau kita juga Tan Sri, kita melihat isu ini. Sebelum ni tiada siapa pun ambil kisah. Maksudnya rakyat biasa, kalau saya seperti rakyat biasa menonton berita, PM mungkin mengadakan lawatan ke negara ini. Tiba-tiba ketika era Datuk Seri Anwar ini, lawatan ke Arab Saudi ini menjadi satu perdebatan besar. Kerana beberapa perkara yang sebelum ni sinonim dilakukan oleh bekas Perdana Menteri kita. Kali ini mungkin tidak kesampaian. Mungkin saya kira itu mungkin ada sedikit kesilapan jadual barangkali ataupun perubahan jadual dan sebagainya. Mungkin Tan Sri boleh jelaskan sebenarnya apa SOP sebenar bagi seorang pemimpin negara untuk menerima jemputan dan juga mengadakan lawatan rasmi ke negara seperti Arab Saudi ini. Okey, Saudara Hilman. Sebenarnya bagi saya, lawatan Perdana Menteri yang baru ni pun merupakan satu daripada langkah untuk mendekatkan semula lagi lah, merapatkan lagi hubungan antara Saudi dengan Malaysia. Sebab hubungan Saudi Arabia dengan Malaysia ni amat kuat. Kita tahu daripada awal dulu ketika Allahyarham Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, dia menjadi Setiausaha Agung bagi OIC, iaitu Pertubuhan Negara-Negara Islam, Setiausaha Agung, dan jawatan yang tinggi dan baru ditubuhkan OIC. Jadi saya rasa hubungan kita dengan Malaysia amat tinggi pada ketika itu dan sehinggalah sekarang. Jadi saya percaya bahawa walau apapun yang disebutkan tentang lawatan Perdana Menteri yang baru, Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi saya rasa ini mungkin menambahkan lagi hubungan yang rapat. Itu satu daripada yang saya tahulah. Saya tidak tahu detail-detail apakah tentang lawatan kenapa. Tapi saya tahu Menteri Luarnya itu juga adalah kawan saya yang pergi itu. Maknanya kalau Menteri Luar pergi tambah Perdana Menteri, itu adalah satu lawatan yang kuat. Yang saya harap tidak akan menimbulkan sebarang isu. Biarlah kita terima bahawa lawatan ini adalah satu lawatan yang dinanti-nantikan oleh termasuk Raja Saudi Arabia daripada Malaysia. Dan saya tahu sebab saya masa jadi duta dulu, yang tamat oleh Tengku Mizan daripada Terengganu menjadi agung. Jadi mula-mula sekali yang dia nak melawat ialah Indonesia. Kemudian saya ada di sana tahun 2007, dia nak melawat Saudi Arabia. Masa tu kita sambut dia dan saya tak jadi balik lagi, sepatutnya saya dah pulang. Tapi sebab dia diberi jemputan yang baik, walaupun dia pergi untuk umrah dan sebagainya. Tapi hubungan-hubungan itu amat rapat. Boleh saya terangkan lagi nantilah tanpa ketika ya.
Ya. Baik, kalau Prof melihat dari sudut sisi akademik dan juga hubungan antarabangsa ni, apabila lawatan Perdana Menteri kita yang baru saja 4 bulan dilantik, baru 4 bulan dilantik, dan kita pun tahu Datuk Seri Anwar juga sibuk dengan jadual-jadual padat di dalam negara juga, dan mengambil kesempatan juga mengerjakan umrah dan sebagainya ketika berada di Arab Saudi. Mungkin lawatan ini pada pandangan Prof secara kasarnya, Prof melihat bagaimana sebenarnya? Okey, pertama sekali Hilman dan semua penonton lah, kita cuba realisasi realisekan satu perkara lah. Apa dasar ataupun perkara yang dilakukan oleh kerajaan hari ini yang tidak dikritik? Betul. Kan? Boleh kata hampir semua. Dan kita kena akur bahawa dunia dengan media sosialnya, dengan kita panggil kemudahan-kemudahan yang sangat mudah, pantas menjadikan semua isu boleh disensasikan. Dan bila kita melihat isu berkaitan dengan lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri PMX ini ke Saudi, memang saya setuju dengan Tan Sri bahawa perkara ini adalah merupakan lawatan rasmi. Hilman pun sebut tadi, sebagaimana disebut oleh Datuk Seri Zamri, homework telah dibuat, preparation telah dibuat. Dan pengalaman saya semasa bertugas di Saudi ni, memang Saudi ni kita kena faham dia negara monarki mutlak, dan semua keputusan ni adalah daripada raja ataupun sultan, dan keputusan itu mengikut budi bicara sultan. Contohnya, saya pernah sekali saya nak pergi ke airport untuk terbang balik ke Malaysia, dan pukul 12 satu malam kita dapat mesej airport ditutup ketika COVID tempoh hari. Jadi maknanya walaupun kita ada tiket kita di airport dan sebagainya, tapi kalau keputusan itu dilakukan di peringkat atasan, maka yang lain harus ikut. Jadi saya yakin bahawa apa yang berlaku ini sebenarnya bukan dirancang lah, tapi memang telah berlaku atas faktor-faktor tertentu. Tapi yang lebih penting dan juga yang seharusnya kita adil adalah untuk melihat impaknya, bukannya melihat lawatan itu dengan siapa yang nak dijumpai dan sebagainya, tapi apa kesannya. Kalau kata kita pergi setakat boleh buat umrah, boleh masuk Kaabah, boleh jumpa Sultan, tapi balik tanpa ada apa-apa manfaat ataupun benefit untuk negara, itu yang harus menjadi persoalan. Baik, tapi kalau kita imbas kembali lawatan Datuk Seri Anwar ataupun PMX ke Arab Saudi ni berjaya mengadakan pertemuan dengan negara-negara OIC, anggota OIC dan juga Liga Muslim Dunia di Mekah, dan juga menyaksikan pemerintaian 3 MOU, Memorandum Persefahaman, antara beberapa syarikat Malaysia dan juga syarikat di Arab Saudi, antaranya Dagang Next Exchange Berhad, Dewan Perniagaan Antarabangsa Kuala Lumpur, dan juga Wadi Mekah Knowledge Corporation, serta Q-Hub International Sdn Bhd dan juga Iroman Technologies Sdn Bhd, serta mendengar taklimat ahli perniagaan Malaysia juga yang berada di Arab Saudi yang terlibat dalam industri seperti bandar futuristik yang digembar-gemburkan bakal dibina oleh Putera Mahkota iaitu MBS, iaitu NEOM. Projek mega terbaru Arab Saudi ini mendapat perhatian dunia dan juga pelbagai peluang, yang juga melihat potensi besar juga kepada Malaysia sebagai negara antara yang terkuat dalam negara Islam dari segi industri dan ekonomi dan sebagainya. Itu juga antara yang menjadi isu penting yang melanda dunia Islam, dan juga inisiatif membina jaringan berlandaskan nilai dan juga serta kerjasama antara sesama negara anggota Islam. Baik, Tan Sri, kalau kita melihat seperti yang Tan Sri katakan tadi, pernah berkhidmat sebagai duta besar di Arab Saudi, mungkin Tan Sri boleh kongsikan sebenarnya dari segi SOP ni bagaimana Tan Sri untuk menerima lawatan pemimpin khususnya dari Malaysia. Boleh Tan Sri kongsikan Saudi pengalaman ni, ya lah, macam disebut oleh saudara saya ni, Saudi ni dia memang menerima tetamu, tetapi ada juga tetamu yang dipilih lah. Macam saya sebut tadi, Sultan Mizan apabila menjadi agung, lawatan yang kedua selepas Indonesia ialah Saudi. Saya rasa penjamputannya amat baik dan diberi penghargaan yang begitu tinggi, sebab saya tahu saya mengiring dia buat haji dan sebagainya. Itu lawatannya tidak rasmi untuk mengerjakan haji, tetapi dia diraihkan sebagai tetamu negara. Itu satulah. Jadi kita kena ambil secara yang positif apa yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar sekarang pun, maknanya secara yang baiklah, dan Menteri Luar pun ikut sama. Betul. Dan Kementerian Luar apabila mengiringi Perdana Menteri, tentulah mempunyai agenda-agenda yang baik. Saya tahu antara sebabnya dan ditimbulkan isunya ialah masuk Kaabah. Betul. Sebenarnya masuk Kaabah ni bukan dibuka untuk sesiapa saja. Saya biasa jadi duta dan saya pernah masuk 2-3 kali. Sebab apabila tiba untuk nak dibukakan kelambu Kaabah, dibukakan Kaabah tu untuk
diplomat, untuk keluarga diraja dan orang-orang terkenal yang di Saudi untuk masuk Kaabah. Jadi saya masuk 1, 2, 3 kali dah sebab menjadi duta. Jadi bukan dibuka untuk tetamu seperti ini. Mungkin ada tetamu 1, 2 macam Tun M dulu pernahlah dibawa masuk. Zaman dulu. Dan Tun M memang diberi penghormatan yang tinggi. Jadi saya ingat dengan lawatan daripada Perdana Menteri yang baru ni menambahkan kekuatan itu. Sebab saya sendiri mendengar orang Saudi kata di antara negara Islam yang boleh kita contohi dari sudut kesepaduan berbagai kaum ialah Malaysia. Dia sebutlah Malaysia sebagai satu negara yang, dan juga kita beruncang hubungan yang banyak. Dia memuji dari segi pengurusan tabung haji tentang jemaah Malaysia. Banyak, amat disiplin dan amat baik, teratur. Jadi saya rasa kita pandang yang positif, saya kan tidak ada masalah di sudut inilah. Sebab saya tahu Perdana Menteri balik kerana dia ada appointment di sini. Betul, banyak lagi urusan. Ya, terpaksa raja itu mengatakan duduk 2 hari lagi dia akan jumpa. Mana itu janjinya. Tapi terpaksa PM kita balik sebab dia ada hubungan di sini, dah ada perjanjian dengan agung, bukannya dengan sesiapa. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Masuk Kaabah bukannya untuk tetamu, untuk kami yang pernah menjadi duta. Jadi saya rasa inilah maknanya apa-apa yang timbul sebenarnya sekarang. tak ada isu terutamanya social media ialah. Tak ada isu. Baik. Prof, seperti yang Tan Sri katakan, isu tu bukanlah besar mana pun, tapi kalau kita lihat di media sosial, cakap-cakap ni masih berlarutan sampai sekarang, dah Ramadan ke-6 dah. Datuk Seri Anwar pun dah pergi ke Kemboja, lepas tu nak ke China selepas ni. Mungkin Prof melihat ini ada satu peluang untuk pihak tertentu memainkan isu ini. Pada pandangan Prof bagaimana? Saya melihat begini Hilman ini kita panggil di Malaysia ni kadang-kadang kita jadi rosak lah disebabkan politik. Kita rosak disebabkan oleh orang politik dan juga politik. Betul. Politik tu dalam banyak sangat aspek. Kalau sebelum ni kita lihat makanan pun dipolitikkan kan, parlimen dipolitikkan, sekolah dipolitikkan, sampai hari ini kepada hubungan diplomatik pun nak dipolitikkan. Jadi itu yang tidak baik. Saya nampak kalau keadaan ni berterusan, dia boleh menjejaskan hubungan diplomatik. Kerana kita faham sensitiviti Saudi dan sebagainya ni. Memang Tan Sri sebut tadi sangat-sangat tepat. Hubungan kita dengan Saudi ni sangat istimewa. Betul. Disebut dalam istilahnya juga disebut sebagai organic relationship. Dia contohnya ketika saya di Saudi tu pun masa Covid tengah tinggi, rakyat kita Malaysia boleh buat umrah di kala negara lain yang kesnya lebih rendah daripada Malaysia tapi tak dibenarkan buat umrah. Kes kita tinggi tapi rakyat kita masih boleh buat umrah. Itu menunjukkan bahawa kita ada hubungan yang sangat menarik lah kat sini. Jadi saya juga melihat kadang-kadang ini kita dah dekat nak PRN ni, Pilihan Raya Negeri. Itu sebenarnya. Jadi banyak benda yang boleh dipolitikkan, yang menjadi modal politik. Dan saya pun ada sebut juga bahawa hari ini nak menguruskan persepsi itu sangat-sangat mencabar. Betul. Ya. Jadi kalau yang fizikal ni mungkin mudahlah untuk kita contain dan sebagainya, tapi yang persepsi ni maknanya contohnya selalu kita sebut kalau macam orang buta pegang gajah kan. Kalau dia pegang kaki dia nampak gajah besar ni, dia pegang ekor dia nampak kecil halus saja. Dia pegang telinga dia nampak macam lain. Jadi persepsi ni berbagai-bagai dan cukup sukar untuk kita maknanya menguruskannya. Dan ini adalah cabaran untuk kerajaan hari ini, termasuklah kita sendiri hari ini pun. Kita melihat skop yang lebih luas lagi apabila Datuk Seri Anwar memerlukan lawatan ke Arab Saudi ini. Kita tahu Arab Saudi ni antara kuasa besar dunia khususnya dalam sektor minyak, ekonomi dan sebagainya. Dan selepas pandemik COVID-19, kita memang tidak ada hubungan lagi diplomatik yang orang kata secara serius seperti yang Datuk Seri Anwar buat ini. Mungkin Tan Sri boleh kongsi sikit apa impak ni nanti kepada ekonomi Malaysia? Impaknya sama ada ekonomi, perindustrian, pendidikan, semua tu ada impak. Betul. Sebab semasa saya di sana dulu, mula-mula saya dengan King Abdullah, Allahyarham dia maknanya baru sedar bahawa Malaysia mempunyai satu institusi pendidikan yang baik. Dan dia dulu ni biasanya Saudi menghantar anak-anak dia pergi ke Amerika untuk belajar di sana, dan Inggeris terlalu pengaruh dengan Amerika. Tapi masa saya datang, dia datang melawat Malaysia. Dan dia datang melawat Malaysia dengan keluarga family dia dan dengan inilah menteri-menteri yang kanan. Dan dia meminta saya supaya menghubungi pihak Kementerian Pendidikan di sini
dan dia bawa orang pendidikan untuk berjumpa dengan pihak universiti. Jadi universiti sudah menerima, dan mulai daripada tahun itu 2006 dia hantar 1,000 orang setiap tahun pelajar. Dan sebab itu bertambahnya pelajar Saudi di Malaysia ni. Saya rasa dari segi ni, kalau lawatan yang baru ni pun makin menambahkan pendidikan. Saya ingat bila naik Menteri Pendidikan yang baru, dan kita pula Malaysia Madin apa tadi kita punya sujugannya mana Madani itu menambahkan kekuatan, kerana mereka tahu industri kita kuat, pelajaran kita kuat, perpaduan kita kuat, dan semuanya merupakan satu institusi Malaysia yang paling baik, dan mereka suka kepada tabung haji dan sebagainya. Jadi satu daripada sebab yang selalu kita baik dengan melalui Perdana Menteri ialah untuk menuntut supaya kita diberikan lagi kota haji. Saya rasa tahun ini mungkin kita akan dapat juga, kerana Perdana Menteri yang menyuarakan. Ini cukup menambahkan positifnya lawatan, terutamanya lawatan daripada Perdana Menteri ke Saudi. Ya, sebab orang semua nak pergi Saudi. Orang semua nak pergi. Tahun ini pun banyak dah. Ya, saya rasa tidak menjadi masalah lah. Tapi itulah, saya tak mahu sebutlah orang politik. Orang politik pun banyak yang baik. Ya. Cuma yang sebab segelintir manusia ni kadang-kadang menjatuhkan imej kita. Macam mana segelintir umat Islam membuat kekacauan, ya, mengambil sikap-sikap yang terlalu negatif dan sebagainya. Kita umat Islam dianggap sebegitu, dijadikan mangsa. Jadi begitu juga dalam keadaan kita pun, bukan semua orang politik. Betul. Yang saya nampak itu. Banyak yang politik yang baik. Baik Prof, dari sudut ekonomi seperti yang saya tanyakan kepada Tan Sri, mungkin kalau kita lihat Arab Saudi sekarang ni mengalami revolusi, kalau kita lihat di bawah Perdana Kota juga, MBS Muhammad bin Salman ini, ini apa, visinya luas, nak membina bandar futuristik, NEOM dan sebagainya, dan Madinah juga akan dibangunkan lebih rancak selepas ni. Kalau dulu kita kurang boleh melihat Mak Saleh ni berada di Madinah, sekarang ni Mak Saleh pun dah berkeliaran, dah berada di Madinah. Itu tandanya tak tahulah sama ada keterbukaan Arab Saudi ataupun memang revolusi ekonomi Arab Saudi sini. Pandangan Prof, ini peluang Malaysia ni. Sebenarnya memang Muhammad bin Salman ni, ataupun ringkasannya MBS, beliau ni adalah seorang pemimpin yang bagi saya energetik, muda, ada karisma, dan dia mampu untuk mentadbir negara yang mana mempunyai ramai putera-putera raja. Tan Sri pun duduk lama kat sana, tahu kan salah sila sebenarnya. Salah sila 3 tahun jadi situasi itu maknanya beliau dapat kawal dan beliau membawa beberapa projek besar, macam yang Hilman sebut tadilah. Salah satunya adalah yang disebut sebagai Vision 2030. 2030. Wawasan 2030. Dan ketika melancarkan itu, saya ingat lagi Muhammad bin Salman dia sebut apa? Sky the limit, dia kata. Only sky the limit, dia kata. Maknanya tak ada apa yang boleh menghalang beliau. Melainkan maknanya sesuatu daripada atas, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau selain daripada itu, maknanya manusia ni dia akan usahakan semampunya. Dan kita lihat juga satu lagi projek yang dibawa, yang disebut tadi NEOM, iaitu Neo, maknanya sesuatu yang baru. M itu dikaitkan dengan mustakbal, iaitu sesuatu yang bersifat futuristik, muda ke depan. Jadi beliau akan membina satu bandar yang panjang, yang berdekatan dengan Jordan dan juga Israel tu, kawasan itulah, dan kawasan itu agak sejuk, dekat dengan Tabuk. Jadi ini idea-idea baru yang sebenarnya membawa kepada peluang-peluang terutama sekali bagi kita. Dan saya melihat di dalam keadaan ini kita mempunyai pilihan, sama ada kita nak bersaing, yang mana secara realitinya kita tidak mampu bersaing, kerana mereka mempunyai kemampuan ekonomi dan sebagainya lagi, dan ataupun kita berkawan, maknanya kita bukan compete tapi kita komplement. Itu yang penting. Jadi kita harus ambil peluang ini. Sebagaimana hari ini engineer kita ramai bertugas di Saudi Railways, Saudi Railways. Lepas tu ramai juga engineer kita yang bertugas di kawasan-kawasan di sekitar Makkah, projek Jabal Rahmah dan macam-macam lagi. Kemudian nurse kita yang bertugas, jururawat kita lelaki dan perempuan yang bertugas di hospital-hospital, jumlahnya ribu-ribuan.
Jadi maknanya kat sini kita harus mengambil peluang ini bersama dengan Muhammad bin Salman dan pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan itu sebenarnya perlu kita garap secara bersama, dan kita jangan nafikan bahawa Saudi ni memang dia nak jadi maknanya abang lah kepada negara-negara Islam di Teluk dan sebagainya. Jadi kalau kita bersahabat dengan Saudi, automatik kita akan mendapat yang lain-lain juga. Dan kalau kita mengambil pendekatan untuk berkonfrontasi sebagainya, maka kita akan mempunyai kerugian yang besar. So itulah yang saya boleh ulas, dan inilah maknanya kesempatan yang perlu direbut sebaiknya. Macam Tan Sri berada 3 tahun ketika 2005 sehingga 2008 Tan Sri 2008 ya. Okey. Dan ketika itu negara kita memang politik stabil lah ketika itu. Dan kemudian adalah sedikit goyang sana sini sehinggalah kini dah kembali stabil di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim PMX. Jadi saya memetik kata-kata pengerusi Dewan Perniagaan dan juga Perindustrian Jeddah, Syekh Muhammad Yusuf Naghi ini menyifatkan Malaysia sebagai inspirasi kepada Arab Saudi untuk pembaharuan kerana komuniti perniagaan Arab Saudi yakin dengan kestabilan politik yang dibawa oleh PMX kita ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita Sri nak ulas sedikit. Itu saya sambung tadilah tentang bagaimana dia mengambil kesempatan untuk menghantar pelajar-pelajarnya. Pelajar-pelajarnya datang di sini dan kita pun ke sana juga. Tapi pelajar-pelajar kita ke sana tentu dalam bidang agama lah. Agama. Itu tentulah. Dan saya ingin juga melihat bahawa apa-apa yang kita ambil daripada Saudi itu mana sesuai dengan keadaan kita di sinilah, adat dan budaya kita juga, agama kita. Sebab saya dengar daripada Saudi pun banyak juga masalah-masalah yang timbul dari segi kemodenannya. Mungkin dia kalau kemodenannya bagi orang perempuan bawa kereta tak ada masalah. Kalau bagi orang perempuan kerja itu biasa. Dia kena buat itu. Yang lain-lain kalau lebih daripada itu, mana dia seharusnya menjaga sikit kedudukan kesucian kota Mekah dan Madinah. Sebab sekarang ni mungkin kita dah tahu bahawa kalau kita nak buat umrah, kita tidak perlu lagi dapatkan visa umrah, tapi boleh ambil visa untuk visit, tourism, untuk lawatan. Ya, tour. Sebab dulu ni tak ada visa ni. Kalau umrah, haji dan di situ Mekah Madinah dengan Jeddah saja. Tapi sekarang ni sudah boleh melawat. Saya rasa itu satu perkara yang patut dia buat. Dan kalau umrah itu pun saya bimbang juga, kalau takut kalau bagi semua untuk umrah tu orang yang visit. Mungkin yalah Mekah Madinah tu tak seperlunya orang bukan Islam masuk. Tapi kalau dia nak masuk untuk nak tahu keadaan tu, itu soal lain, saya tak tahulah. Tapi tidak. Tapi dengan kekuatan lawatan kita sini, saya rasa kerana mereka memandang kita ni sebuah negara yang anti kepada penjajahan, terutamanya berkaitan dengan Yahudi. Kita saja sebuah negara yang punya pasport tidak boleh melawat ke Saudi, ke Yahudi. Ya, tapi sekarang ni kita pergi Saudi, kita pergi ke Jordan untuk masuk Saudi itu dia bagi pas lah, border pass. Sebab pasport kita tak boleh. Jadi kalau ikut usul Qaradawi dia tak bagi pergi dah, dia kata. Tapi kita dia nak tengok sebab Baitul Maqdis tu kiblat yang pertama. Betul. Jadi kita perlu pergi lah. Kiblat pertama, kedua, ketiga Mekah Madinah. Tiba-tiba kenapa dia ambil yang itu? Ini daripada mereka. Jadi saya rasa isu-isu tu isu dia lah. Tidak kena mengenal dengan dia. Tapi lawatan ni tentu ada hubungan dengan pendidikan, perindustrian. Dulu pun dia suka. Kereta Proton kita tu, saya masuk juga masa dia lancarkan Proton di Riyadh. Dia kata ini kereta Islam. Jadi saya beritahu kat dia, there is no Islamic car. This is the ordinary car, the same car as coming from anywhere. Dia kata. Dia kata betul lah. Tapi datang from negara Islam. Dia pandang Malaysia. Dia kata negara Islam, okey. Dia kata okey lah. Jadi maknanya industri kita dia suka. Sebab dia datang, dia tengok kita bekerja sama-sama dengan berbagai kaum lah. Jadi madani kita ni sesuai lah dengan dia. Dengan apa yang saya rasa ini makna kita pandang yang positif. Betul. Ya. Baik. Kalau politik tidak sangat politik ni saya tahu mereka pun ada politik masalah masalah dia. Kita di Malaysia pun masalah kita. Saya ingat politician ni terlalu partisan. Ada segelintir yang terlalu berat kepada partinya. Seolah-olah parti itu saja yang betul, yang lain tak betul. Itu masalah lain lah. Itu isu lain. Itu isu lain. Betul. Baik, seperti yang Tasya katakan, hubungan Arab Saudi ini dengan Malaysia memang dah terjalin begitu lama. Tapi Prof, ada juga turun naiknya hubungan kita dengan Saudi ni. Khususnya dalam isu apabila Pusat Keamanan Antarabangsa Raja Salman, KSCIP ni, yang dahulu pernah dibuka dan ditutup ketika era Pakatan Harapan. Kemudian apabila kini Datuk Seri Anwar sendiri mengatakan Malaysia sedia untuk berbincang semula
mengenai pembukaan semula KSCIP ini. Jadi bagaimana Prof melihat ini? Dia ada turun naik, kejap buka, kejap tutup. Prof melihat bagaimana ni? Ya. Jadi saya macam ni, saya melihat sebenarnya dipanggil King Salman Center for Peace, KSIP. Jadi idea itu sebenarnya adalah rentetan daripada lawatan bersejarah lah oleh Raja Salman. Raja Salman ketika itu datang. Dia datang. Datang ke Malaysia. Datang ke Malaysia ketika itu. Dan waktu itu Datuk Seri Najib, tak silap, Perdana Menteri Ya, Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib. Dan bersetujulah untuk menubuhkan KSIP tu, iaitu King Salman Center for Peace. Dan saya sebagai salah seorang daripada pengamat dalam bidang keselamatan strategik ni suka sangatlah, bersetuju sangatlah center tu diwujudkan. Dan juga Saudi ni kita faham maknanya kalau dia buat memang dia akan fund kan, sampai berjaya dan sebagainya lah. Tapi itulah, unfortunately, bila berlaku perubahan kerajaan ketika itu pada 2018, dan kita lihat ada dua isu besar lah ketika itu, iaitu penglibatan askar kita di dalam konflik dengan Saudi dan Yaman, dan juga KSIP ini dibatalkan. Dan memang kita harus akur bahawa ketika itu hubungan diplomatik kita agak kita kata panas lah tapi tidak sampai kepada peringkat kritikal ataupun sehingga konflik. Memang sedikit panas, tapi saya nampak kita boleh maneuver dengan baik. Dan Saudi ni, Tan Sri Polri sebut tadi, Helman pun sebut, memang Saudi ni memandang Malaysia ni cukup different. Kita ni dipandang tinggi lah. Sebab tu saya pun kalau di sana tu, kalau kita sebut anak from Malaysia kata, memang dia akan betul, different lah, lembut lutut lah orang kata. So macam itulah. Jadi itulah yang bagusnya. Dan saya lihat bahawa perkara-perkara ini perlu diperhalusi, perlu diperbaiki, dan perlu diberikan perhatian untuk kebaikan bersama. Baik. Saya sebenarnya semakin seronok dan rancak lah untuk menanyakan tentang isu ini dengan kedua-dua tetamu saya. Namun kita akan berhenti rehat dulu untuk blok pertama ni. Kembali lagi dalam Berbicara selepas ni. Baik, bertemu kembali bersama saya Hilman Jamil dalam Ruang Bicara. Malam ini kami membincangkan topik mengenai impak lawatan Perdana Menteri ke Arab Saudi, dan bersama saya Tan Sri Dr. Ismail Ibrahim, bekas Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi, dan di sebelah beliau adalah Profesor Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam, Profesor Jabatan Hubungan Antarabangsa, Keselamatan dan Jabatan Undang-Undang UPNM. Baik, kita kembali dengan seperti kita bincangkan tadi, Tan Sri, hubungan Arab Saudi dengan Malaysia ni ada turun naiknya. Jadi untuk ke depan ini, Tan Sri melihat bagaimana, apa perancangan yang perlu dibuat oleh Kerajaan Malaysia Madani ni supaya kita dapat kekalkan hubungan baik tu dengan Arab Saudi ni. Ini yang mana Saudi pun memerlukan pandangan kita. Betul. Dan memerlukan pertolongan kita. Saya ingat, sebab tu dia gunakan kenderaan kita, Proton apa semua tu, bawa pergi Riyadh. Dan dilancar sebagai kereta Islam tadi. Jadi saya ingat dalam hal ini, mereka memandang kita dari sudut pembangunan Islam ni amat penting. Dan kita pun alhamdulillah di Malaysia ni boleh kata negara kita negara Islam. Dengan constitution perlembagaannya, raja-raja, pejabat agama, majlis dan sebagainya. Jadi yang itu dia tahu. Saya banyak menceritakan hal ini, dan King Abdullah tu memang tahu. Dan cuma dalam hal-hal yang sekarang ni, maknanya dari sudut kita politiknya sama. Mana kita menentang penjajahan Zionism umpamanya. Dan kita menentang itu. Dan kita tidak menentang Saudi dari apa segi pun. Cuma hal-hal yang berlaku dalam negara itu adalah tanggungjawab mereka sendiri. Saya tahu. Dan cuma kalau sekarang ni kita tahu, seperti saya sebut tadi, apabila kita menguatkan haji kita, menguatkan perhubungan agama kita, tabung haji kita, mungkin perhubungan ekonomi amat penting kita adakan dengan mereka. Mereka negara kaya. Betul. Nombor 2 minyak yang paling banyak, dan saya dengar mereka menjual minyak lebih murah kepada Amerika Syarikat. Itu memang biasa. Dan pada ketika saya ada di sana dulu, sebenarnya dia membuka tenda untuk train lah, daripada Madinah ke Jeddah dan sebagainya. Tetapi dia memilih daripada perusahaan China lah. China. Tapi dia ambil kita untuk take care of the cars kan, maintenance dan sebagainya. Jadi sampai sekarang ni saya ingat itu benda kita boleh teruskan. Dan kita mau lagi pelajar dia datang sini untuk belajar di sini, dan mereka akan mendapat pendidikan yang baik.
Kerana pendidikan mereka, maklumlah, kita tahu lah bagaimana mereka mainkan peranannya, ya. Jadi saya rasa dalam hal ini kita dikenali sebagai negara yang membangun dan menyokong Islam dan negara yang bersatu padu. Jadi dengan Madani kita ni, kita boleh terangkan lagi tentang keadaan kita dan mendapatkan, kalau itu macam saya sebut tadi, untuk kota haji ni kalau tidak diminta oleh kerajaan tidak akan ditambah. Sedangkan semua kita nak pergi buat haji. Itu idaman orang-orang Malaysia ni. Betul. Terutamanya dalam musim Ramadan ni memang penuh. Sebab tu bila Perdana Menteri kita pergi, kena dalam dekat Ramadan memang orang ramai. Jadi maknanya jaminan dia untuk bertemu tu dalam masa 2 hari tu, saya rasa satu jaminan yang baik dah. Cukup untuk kita perang. Cuma takdirnya tak mendapatkan lagi. Betul. Terpaksa balik. Jadi tidak menimbul sebarang isu lah. Ya. Baik. Seperti yang Tan Sri katakan tadi, waktu tu kalau kita lihat Datuk Seri Anwar melawat timing ataupun pilihan tarikh itu, minggu pertama Ramadan, dan kita tahu Ramadan memang sentiasa menjadi keutamaan bagi Arab Saudi, negara Islam, untuk meraihkannya seperti hari raya perayaan Aidilfitri misalnya. Saya pun bila dengar PM nak melawat, saya amat bercita-cita kalau PM dapat melawat ke Mekah, Madinah. Sebab itu yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong Mizan dulu. Jadi dia tahu mula-mula Indonesia, lepas itu pergi ke Saudi. Jadi ini saya terpaksa tunggu, kalau tidak saya kena balik untuk mendapat duta. Bukannya mudah, setahun kadang-kadang tak dapat lagi. Dia pilih calonnya itu susah sikit. Sebab itu King Abdullah dulu saya jumpa dia tak perlu pada penterjemah, sebab saya cakap Arab dengan dia kan. Jadi banyak yang dia tanya saya, dan dia datang mengangkat satu rombongan ya, semua sekali dengan bawa kenderaan dia dan sebagainya. Jadi saya rasa dalam hal ini kita akan ada perhubungan yang lebih baik lagi, insya-Allah. Macam Prof melihat untuk diplomasi Arab selepas ini bagaimana? Kemungkinan di bawah Muhammad bin Salman ini diplomasi ini berbeza ke untuk ke depan ni? Maknanya diplomasi dia dengan Malaysia, dengan Malaysia. Ya. Sebenarnya memang kalau kita lihat bahawa Muhammad bin Salman ni sebenarnya dia mempunyai, kalau kita lihat daripada segi geopolitik, mereka mempunyai satu, kita panggil sekarang ni gagasan ataupun blok yang disebut juga sebagai BRICS. So yang mana termasuk dalam tu seperti Brazil, Rusia, India, China. So termasuk dalam ni, dan Saudi pun masuk juga dalam grup ini. Jadi dia memberikan satu kekuatan, dan hari ini dalam yang terbaru ini dilihat juga bahawa Saudi dan Iran sebenarnya, walaupun tidak dilaporkan oleh media-media antarabangsa, tapi Saudi dan Iran telah bersatu memeterai satu perjanjian persefahaman. Baru-baru ini tular. Dan dibrokai oleh China. Dan kalau blok ini maknanya ditambah lagi dengan beberapa negara besar ini, maka terutama sekali Asia Barat ni, kalau kita lihat dari segi geografinya, Saudi dengan Iran itu dia sudah mencakupi cukup besar, untuk Asia Barat itu melebihi daripada 50%. Dan kemudian dengan blok yang ada tadi, saya melihat bahawa dunia akan datang ini sangat menarik, kerana blok baru ini akan boleh memberikan impak yang besar, dan juga boleh mengimbangi kekuatan yang dimiliki oleh Barat. Jadi di sinilah kebijakan yang perlu dimainkan oleh Malaysia. Dan di sini saya nampak bahawa menarik kalaulah dahulu ramai bersuara-suara yang mengatakan bahawa Anwar Ibrahim PMX kita ni adalah boneka Amerika, beliau ni ejen CIA, diangkat sebagainya, dan kenapa tidak apabila menjadi Perdana Menteri beliau berkunjung ke Amerika sebagai negara pertama. Tapi itu tidak berlaku. Dan disebut juga oleh Tan Sri tadi, PMX kita pergi ke Mekah, ke Madinah, ke Saudi secara generalnya. Jadi siapa pun termasuk saya pun ketika tugasan rasmi, kalau pergi urusan rasmi ke Saudi itu, memang kita akan ambil peluang itu untuk mengunjungi Mekah ataupun sekurang-kurangnya Madinah. Tapi normally kita akan ke Mekah jugalah untuk umrah. Jadi itu yang menunjukkan bahawa peluang-peluang ni sudah ada, ruangnya pun sudah ada, dengan kemampuan yang dimiliki oleh kerajaan hari ini. Dan saya yakin daripada masa ke semasa semakin kukuh, kita dapat lihat
bagaimana kepercayaan yang semakin meningkat dan dengan visi yang dimiliki oleh Muhammad bin Salman. Jadi kalau boleh disinergiskan kedua-duanya ini, impaknya cukup besar untuk dunia Islam, untuk umat Islam. Dan gagasan Madani, Malaysia Madani itu sebenarnya bukan perkataan yang baru. Betul, ianya telah dilafazkan cukup lama semasa Abim lagi dan berkembang daripada masa ke semasa. Dan kita lihat antara tugasan awal Perdana Menteri apabila beliau dilantik adalah membawa semula gagasan ini, mengangkasakannya semula, dan ianya bukan lagi lokal, ianya perlu menjadi peringkat global. Dan saya melihat elemen-elemen ni ada, cuma perlu disusun atur dengan baik, dan pasti kita akan memberikan satu, kita panggil kesan yang cukup besar. So the rising tiger or something like that. Tak, saya dengar hubungan Iran sama Saudi sudah akan bertemu semula, seperti yang disebut tadilah. Itu yang ada berita. Sebab sekarang ni masalah yang timbul di Timur Tengah pun, termasuk di Yaman, Iraq dulu dan sebagainya, pertemuan antara dua ni lah. Yang ini menyokong satu umpamanya revolusi. Yang ini melarang, yang ini membantu kerajaan dan sebagainya. Sekarang ni isu itu menjatuhkan nama kita dan menjatuhkan nama Islam, merosakkan imej kita lah. Dan ini sebab digunakan kesempatannya oleh mereka dan Israel. Sekarang Israel banyak main peranan. Sebab tu dia boleh melanggar sehingga ke Baitul Maqdis dan sebagainya. Sehingga kita boleh pengaruhkan bagaimana kita menjaga. Sebab ini yang pertama sekali dikenali dulu. Apabila kita tidak membenarkan negara rakyat kita pergi melawat ke Yahudi kan, Israel dan sebagainya. Dan dulu ni sebenarnya Jordan memiliki Baitul Maqdis. Di peperangan yang berlaku akhir itu yang menyebabkan Baitul Maqdis ni jatuh pada Saudi. Kemudian naik pula Presiden Amerika yang dulu dan mengisytiharkan Baitul Maqdis sebagai ketua bagi negara Israel. Jadi sekarang ni maknanya Israel boleh masuk sehingga ke Masjid Baitul Maqdis apa semua tu, Masjidil Aqsa, dan merompak, membunuh. Sehingga itu perlu kita kuat dari segi Islamiknya itu. Dan saya percaya macam disebut oleh saudara tadi bahawa pihak Saudi akan mungkin menerima sikitlah pandangan kita kalau dapat kita gunakan pengaruh yang kuat lah. Ya, Tan Sri, kalau kita lihat Datuk Seri Anwar ni dia mempunyai hubungan yang erat dan cukup signifikan dengan Turki. Ya, Turki, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan misalnya, Indonesia. Tapi dengan Arab Saudi seolah-olah membuka lembaran baru. Mungkin Tan Sri melihat ke depan ini. Tidak, saya ingat adakah Datuk Seri Anwar mampu membawa isu-isu Islam ini, dunia-dunia Islam, permasalahan dunia Islam ini untuk bersama-sama dengan Arab Saudi? Saya ingat kita boleh bincang benda-benda begitu. Umpamanya sejak daripada Tun Mahathir sebenarnya dulu ni mendapat pengaruh daripada Saudi sebab dari sudut Islam. Ya. Dan sebab saudara Anwar sama Anis, saya panggil saudara ya. PM kita berada bersama dengan Tun Mahathir. Dan mereka melihat ini satu kekuatan yang cukup kuat. Dan mereka percaya bahawa ini semua. Sebab itu dalam bidang industri kita proton dan sebagainya, dan mereka setuju, dan kita bawa maknanya segala kemampuan yang kita boleh itu kepada mereka dan mereka setuju. Jadi saya rasa akan jadi semula kalau kita boleh bersatu. Syaratnya jangan terlalu banyak konflik dalaman. Betul. Ya, tapi sekarang bagaimanapun konflik dalaman tidaklah sampai keluar. Ya, kecuali yang lepas-lepas ni tentang corruption dan sebagainya, itu menjadi masalah lah juga. Tapi sekarang kita mungkin dah reda benda tu. Kita betulkan daripada kedudukan kita ni tidak terlalu banyak sangat konflik dalaman. Dan saya kata tadi sebenarnya bukan semua orang politik mempunyai pandangan begitu. Mungkin sedikit-sedikit sajalah. Kita pun melihat turun naik Malaysia pun dengan pertukaran Perdana Menteri yang begitu pantas dalam masa 3 hingga 5 tahun. Betul. Jadi ini mungkin mempunyai impak juga. Mungkin Prof melihat hubungan antarabangsa Malaysia ni selepas ini. Sebab tu kalau kita lihat Datuk Seri Anwar memulakan langkah baru, melawat setiap negara dengan menunjukkan seolah Malaysia kembali stabil. Pandangan Prof macam mana? Ya, saya setuju dengan pandangan Hilman bahawa kita ni nak meruntuhkan lebih mudah daripada nak membina. Jadi kita dah bina cukup lama, cukup cantik, tapi
oleh kerana kadang-kadang kesilapan sedikit, dan tak lama pun ketika pemerintahan itu berlaku 2018 tu, kita dapat lihat kesannya cukup besar ya. Dan untuk memulihkan semula ianya memerlukan, kita panggil effort lah, usaha. Dan saya tak merasakan bahawa PM hanya pergi bercuti atau pergi nak buat umrah semata-mata, sebab kalau kita lihat jadual yang padat memang saya pun kadang-kadang melihat bahawa beliau mempunyai energi tu, mempunyai tenaga balik. Kemudian hari ni kita nampak berlari pergi ke parlimen menjawab soalan dan sebagainya, ke Cambodia ni, nak ke China lagi, dan semua perjalanan itu dipenuhi dengan acara-acara yang kita dapat lihat dengan cukup detail, teliti. Dan harus diingat juga tak ada gaji tau. Tak ada gaji. So kalau kata kita kerja kuat ada gaji ni, okey lah kan, fine lah. Ini tak ada gaji ni. Okey, so maknanya dekat sini kita panggil passion tu ada perseverance tu, insya-Allah. Dan kemudian bila kita nampak perkara-perkara ni ada, willingness tu ada, political will ada, dan dia boleh diterjemahkan. Dan saya nampak bahawa kita tidak mustahil untuk bangun semula. Dan memang knowing Arab ni, kita perlu rajin-rajin pergi jumpa, pujuk-pujuk, sembang-sembang. Jadi jangan lama-lama sangat lupa. Dia itulah sebab macam kita cakap tadi, nak meruntuhkan tu cukup senang, nak membina balik ni. Tapi dia memang ya kan, menjaga kita. Saya dulu saya ingat sekali, pasal saya jadi duta. Tapi kongsi sikit pengalaman. Pengalaman saya ni, datanglah satu usahawan daripada Malaysia tentang sarung tangan dan sebagainya. Jadi dia mengajak saya pergi satu bandar naik pesawat. Saya pergilah. Saya pergi, bila saya sampai di satu tempat, dia jauh, naik pesawat dekat 2 jam. Saya turun situ, tengok ada orang datang ke saya. Dia kata, kami ni keselamatan Saudi untuk menjaga Pak Duta, kerana inilah diarahkan daripada kami. Saya kata, saya tak beritahu. Yalah, dia kata dia tahu. Dia orang tahu saya datang situ dengan Pak usahawan ni. Jadi maknanya dia mengambil kesempatan itu untuk menjaga kita lah. Bukan saya sajalah. Maknanya itu tugas daripada pihak akademik lah, daripada pihak diplomatik. Jadi saya rasa masalah-masalah begini kita tunjuk cara yang baik. Sebab macam saya tahulah, kalau dulu Tun, masa saya tu Tun Mahathir melawat, semua akan ambil gambar dengan dia. Betul. Dan kendian-kendian pula tu semua tanya Anwar macam mana Anwar. Jadi saya kata semuanya baik. Jadi maknanya kita sekarang ni krisis dalaman harus kita kurangkan. Betul. Dan krisis rasuah semua harus kita selesaikan. Jadi saya rasa kita sudah agak lega. Dulu negara kita terkenal sebagai negara rasuah. Saya dalam Institute Integrity dulu ni, saya tahu benda-benda macam ni berlaku. Dan saya tahu macam ni benar-benar mengawalkan ini. Jadi dalam krisis dalaman ni harus kita kurangkan. Mengambil kesempatan, mengkritik, mencari jalan untuk menang pilihan raya, itu memang biasa. Tapi biasalah. Tapi itu sebabnya kita tahu dulu, mungkin kita semua dah belajar. Semasa Nabi masih ada, dia tidak pernah memberitahu kepada sahabat siapa yang patut jadi khalifah. Sebab dia tinggalkan pada mereka menguruskannya. Jadi bila Nabi wafat, mereka menguruskan antara khalifah tu dengan satu kumpulan manusia cerdik pandai untuk memilih khalifah. Dan mereka memilih Abu Bakar. Jadi Abu Bakar naik jadi khalifah, dia menyebut kepada mereka semua, orang-orang yang milih ni, dia tidak buat, yalah, tapi sekarang kita terpaksa bagi tiap orang mengundi kan. Itu kita barat lain sistem dari sekolah selain sikit. Jadi maknanya begitulah keadaannya. Kita boleh membentuk. Baik, Prof, kita melihat Datuk Seri Anwar telah pun melawat Kemboja dan dijadual ke China pada 29 Mac hingga 1 April ini. Mungkin dengan jadual yang padat ni, mungkin Prof melihat apa impaknya nanti, perbezaan setiap negara yang Datuk Seri Anwar lawat ni. Macam China ni lagi besar kuasa ekonomi. Apa, ada kita akan memutuskan untuk mengikut China ataupun tidak mengikut Amerika Syarikat misalnya? Ya, betul. Itu yang berbalik pada perbincangan kita tadi, Hilman, bahawa akan datang ini blok baru yang akan muncul ini sangat menarik lah, interesting lah. Prof, blok baru ni? Ya, itulah, dia akan ada blok-blok yang saya sebut tadi lah, yang BRICS tadi kan, yang dianggotai oleh beberapa negara. Itu masuk bukan saja negara yang di sebelah timur tapi juga ada Brazil. Ada Brazil yang jauh di sana. Ya, itulah kan. Jadi dia maknanya sudah ada blok-blok. Dan saya sebenarnya juga mengamati
krisis yang berlaku di antara Rusia dan Ukraine. Krisis ini juga sebenarnya semakin mencengkam, merisaukan. Dan penggunaan nuklear pun dah kita lihat semakin dekat ya. Kerana saya memang daripada day one saya membuat daily update untuk isu-isu tersebut. Jadi akan datang maknanya sangat menarik untuk melihat apa yang berlaku. Dan di sinilah kita berbalik kepada perbincangan tadi, Malaysia perlu memainkan peranan yang cukup bijak. Kita tidak boleh sebenarnya, kalau bagi saya tak boleh memihak kepada mana-mana blok lah kerana itu langkah akan selamat daripada betul, itu akan membawa kepada masalah. Kerana kita sebenarnya berbalik kepada China tadi, kita tidak dapat nafikan betapa dependennya kita kepada China hari ini. Kuasa besar ekonomi mereka yang memang tak dapat dinafikan. Kalau kata mereka stop sahaja trading, macam mana yang berlaku ketika COVID tempoh hari, kita lihat even emas pun kita tak ada di pasaran kan, atau benda-benda lain yang disebut sebagai health security, food security dan sebagainya. Apatah lagi kalau kita nak berpihak kepada barat, yang mana hari ini malah kalau kita lihat sebahagian daripada teknologi ketenteraan kita pun datang daripada blok-blok timur pesawat-pesawat Sukhoi, MiG dan lain-lain. Jadi itu menunjukkan bahawa kita ni memang kena bermain dengan cukup bijak dan kita kena balik semula kepada konsep yang kita pernah utarakan seperti zone of peace ZOFAN itu, dan kemudian kita perlu juga memainkan peranan sebagai broker untuk perjanjian-perjanjian damai macam yang kita lakukan terhadap isu berkaitan dengan selatan Thailand, selatan Filipin. Kita juga harus mungkin terlibat dalam isu di Timur Tengah termasuklah berkaitan dengan Iran, Saudi dan lain-lain. Maka di situlah kita akan dapat menjadi juara semula dan saya lihat asasnya sudah ada, dan ianya perlu dimantapkan kembalilah dengan kita punya kebijakan yang kita miliki. Baik, kita pun diam tak diam dah mengakhiri ke penghujung siaran sebenarnya. Berbaki lebih kurang 7 minit lagi. Mungkin Prof, kita nak orang kata simpulkanlah lawatan rasmi PMX kita ni, Datuk Seri Anwar, ke beberapa negara sehinggalah ke hari ini. Terkini adalah di Kemboja dan akan datang ke China. Mungkin Tan Sri melihat bagaimana, adakah lawatan ini disimpulkan, bagaimana nak melihat indikasi itu berjaya atau tidak, bergantung kepada apa sebenarnya Tan Sri? Sebuah lawatan itu berjaya atau tidak? Lawatan berjaya tak berjaya itu bergantung kepada dasar kita lah juga, macam mana pun. Dan mereka kembali juga kepada sejarah. Di sejarah kita mungkin ada naik turun, tapi apabila tiba ke zaman sejarah kita meningkat semula, terutamanya dari sudut world peaceful. Sebab sekarang ni kita tengok dalam keadaan Korea pun dah buat masalah, Rusia buat masalah, dan kalau negara Islam tidak bersatu, kita menjadi masalah juga lah. Kita dengan negara kecil saja, tetapi dari segi kecil kita punya kekuatan sejak dulu lagi. Sebab tu maknanya Malaysia ni terkenal di kalangan dunia Islam, dan dunia bukan Islam sebenarnya meletak Malaysia nombor 1 di atas budaya kita sebagai universal values yang amalkan budaya. Tapi negara lain semua naik di atas lagi. Kita nombor 1 pun turun nombor berapa belas dah. Jadi maknanya sekarang ni dari sudut image kita terlalu rosak. Sekarang ni kita cuba perbaikan semula image kita, dan kita harus menunjukkan sokongan kita yang penuh tentang values ini. Universal values ni apa dia? Sebab budaya ni, saya ingat budaya ni kita jadikan Islam sebagai budaya kita. Jadi saya rasa banyak perkara yang perlu. Pendidikan terutamanya itu, saya tahu pendidikan yang jadi menteri sekarang pun kawan saya juga, bapaknya dulu. Jadi kita semua kawan belaka ya. Jadi itu Prof melihatlah saya melihat satu kemajuan ke depan, kejayaan insya-Allah. Baik, dari sudut akademik, macam Prof melihat bagaimana sisi lawatan rasmi PM kita ke beberapa buah negara ini? Bagaimana dari segi SOP-nya ataupun layanannya? Mungkin di Arab Saudi ni agak kita rasakan sedikit kelainan lah mungkin. Mungkin Prof melihat bagaimana setakat ini? Dia kita harus akui jugalah sekarang ni yang run the show dekat Saudi ni adalah Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman sebenarnya. Ya, bukan King Salman tu. Bukan Raja Salman lagi. Itu anak dia Muhammad. Ya, dah uzur. Jadi
maknanya daripada segi beza umur dan ketika reformasi itu berlaku tahun 98, apa yang jadi kepada Datuk Seri Anwar itu maknanya bukan pada zaman Muhammad bin Salman dan maknanya lapis-lapis yang berada ketika usia 20-an macam saya sehingga sekarang ni masih segar tapi kalau yang maknanya usianya mungkin belasan tahun ataupun lebih muda daripada itu maka tidak berada dalam situasi itu dan ianya mungkin memerlukan masa untuk mendapatkan semula kita panggil satu yang lengkap cerita yang lengkap tentang perjuangan dan sebagainya. Jadi okeylah, berbalik kepada apa yang kita bincangkan ini, saya melihat bahawa tidak mahu kita perlu membangun semula kita perlu bangun semula kita perlu menjadi champion dalam menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan umat Islam, berkaitan dengan ummah secara generalnya, berkaitan dengan kemanusiaan dan lain-lain. Dan kalau dahulu Malaysia itu dipandang tinggi, maknanya ke depan ni pun kita masih boleh meneruskan isu ataupun kaedah tersebut, tetapi ianya memang perlu melalui pelbagai onak dan duri, liku-liku kerana apa yang pasti sebenarnya dunia teknologi hari ini ataupun yang disebut sebagai global village ataupun globalisasi, perkembangan IT, 5G dan sebagainya ini menjadikan banyak perkara hari ini dan akan datang boleh disensasikan, boleh dimanipulasikan. Jadi pemimpin hari ini, jadi kerajaan hari ini sebenarnya lebih mencabar berbanding dahulu lah. Kerana dia perlu berusaha lebih lagi, kerja lebih kuat lagi, barulah dia boleh mampu untuk bertahan dan juga membawa gagasan ataupun agenda-agendanya. Saya yakinlah sebenarnya kita perlu berikan peluang kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Kita perlu berikan sokongan dan kita perlu adil. Itu yang adil untuk memberikan komen. Jangan semua benda maknanya kita komen ataupun yang kita suka sahaja maknanya kita akan sokong. Yang kita tak suka tu kita akan tentang sebab tu saya juga selalu kadang saya bertanya dengan mahasiswa saya kan. Saya baru nak tanya Prof ni sikit pesanan kepada anak muda ni, itulah yang bermain media sosial ni. Mungkin Prof ada sikit pesanan. Itulah. Jadi memang kita maknanya selalulah kita tanya sama ada kita mampu tak, kalau kata kita suka kepada seseorang saya suka kepada Hilman lah contohnya, boleh tak saya keluarkan satu perkara yang tak baik ataupun 5 perkara tak baik tentang Hilman. Jadi kalau kata saya tak mampu, semua saya nampak baik, maknanya ada something wrong di situ. Tadi di awal pun saya berbincang dengan Tan Sri, taksub itu menyebabkan kita tidak berlaku adil dalam menilai. Sebab itu kalau kita lihat ulama-ulama besar dahulu Imam Syafi'i ke dan sebagainya, walaupun mereka itu sudah ulama besar, sudah hebat dan sebagainya, pengikutnya cukup ramai, pergi lagi menuntut ilmu daripada satu tempat ke satu tempat, daripada satu bandar ke bandar lain, daripada seorang tok guru kepada tok guru yang lain, kerana mereka nak dapat pelbagai persepsi, pelbagai idea. Tapi kalau kata kita cuma bergantung pada satu dan kita rasa itu saja yang betul, yang lain salah, maka kita sudah masuk kepada spektrum yang berbeza. Dan itulah yang perlu kita perhalusi. Terima kasih. Saya seronok sebenarnya, dah sejam puas tak cukup untuk kita berbual dengan Tan Sri Dr. Ismail Ibrahim, bekas Duta Besar Malaysia kat Arab Saudi. Terima kasih Datuk Sri. Satu lagi Tan Sri tentang penurunan umur 20 kepada 18 tu kita kena hati-hati betul-betul. Didikkan penerus dari muda. Kita sebut tadi. Penurunan umur mengundi. Mengundi jadi calon, jadi pegawai kerajaan. Itu Tan Sri kata perlu didikan yang sempurna lah. Kerana muda-muda ni, kadang-kadang yang muda-muda ni dia terlalu ta'assub dan ataupun dia terlalu mengikut jiwanya agresif. Tan Sri sebenarnya anak muda ni. Itu penting. Betul. Baik, Tan Sri, terima kasih banyak kerana sudah bersama kami di Ruang Bicara. Tan Sri Dr. Ismail Ibrahim, bekas Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi, dan juga Profesor Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam, Profesor Jabatan Hubungan Antarabangsa, Keselamatan dan Undang-Undang UPNM. Mungkin kita akan menjemput sekali lagi selepas ni untuk isu yang berbeza barangkali. Baik, saya kira untuk Ruang Bicara ini sahaja yang dapat saya kongsikan tentang apa jua isu bersangkutan dengan duta lawatan PM kita ke Arab Saudi ini. Dan pastinya untuk mendapatkan maklumat terkini, rajin-rajinlah anak muda kita lihat perkembangan terkini tentang isu-isu berkaitan dengan lawatan Perdana Menteri dan yang akan datang ini ke negara China pula, InsyaAllah pada 29 Mac sehingga ke 1 April nanti.
Baik, saya kira itu saja untuk ruang bicara malam ini. Saya Hilman Jamil. Sehingga kita berjumpa lagi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.